Assalamualaikum. Nama saya Nur Nisa binti Ali. Saya pula Nur Fatihah Nasaruddin. Seterusnya, nama saya Nur Hanisar binti Arman. Dan saya Muhammad Arif bin Aziz. Kami akan membentangkan tentang cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Baiklah, mari kita bermulakan dengan pengenalan oleh Sarah Nisa. Mari kita mulakan dengan memahami konsep kelestarian, etika dan peradaban Malaysia. Kelestarian dalam etika dan peradaban Malaysia seringkali didengari dan diguna pakai pada masa kini. Namun, sejauh manakah masyarakat mampu menghayati konsep kelestarian itu sendiri? Konsep kelestarian ini merupakan yang mendasari prinsip bahawa semua keperluan untuk hidup dan kesejahteraan bergantung secara langsung mahupun tidak langsung terhadap sifat semula jadi diri sendiri. Kita sedari bahawa etika dan peradaban di negara Malaysia dan juga negara lain merupakan bersifat dinamik, berubah-ubah dan tidak kekal sepanjang zaman. Hal ini kerana perkembangan etika dan peradaban Malaysia yang berlaku. Kita beralih pula kepada kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Dasar wasak ini sama ada tanpa kita sedari atau tidak. Kita terlalu banyak dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di pesada dunia, berpunca daripada kedinamikan etika dan peradaban Malaysia yang berlaku. Namun, di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan oleh rakyat Malaysia kita sendiri. Antaranya adalah cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus pembincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama. Ramai yang bersetuju bahawa acuan utama nilai manusia adalah agama kita sendiri. Justru, persoalan penting yang ingin dibicarakan dalam topik ini adalah cabaran etika dan peradaban di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara telah lama berlaku sejak tahun 2000. Malangnya, hakisan ini semakin meningkat pada tahun 2018. Antara kesan-kesan hakisan sosial adalah termasuk demokrasi, budaya keadilan dan kesepaduan. Selain itu, maklumat palsu juga adalah salah satu punca hakisan sosial. Hakisan sosial dapat diketahui dari segi aspek seperti defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan, belai ekonomi dan rasuah. Pertama sekali, defisit sosial dalam pembangunan negara. Defisit sosial boleh didefinisikan sebagai kekurangan dalam konteks sosial di mana ia memerlukan usaha penyatu paduan berterusan bagi meningkatkan tahap kesepaduan yang disebabkan jurang perbezaan pendapat. Pada hari ini, di Malaysia, jurang yang wujud antara kaum dalam kalangan rakyat kian terasa. Sebagai contoh perbezaan defisit sosial ialah agama. Terdapat pelbagai kepercayaan agama yang menjadi pegangan rakyat Malaysia. Kepelbagaian kaum di Malaysia telah melahirkan kecaman termasuklah tiga kaum utama iaitu Melayu, India dan juga Cina. Selain itu, kelas sosial yang terdiri daripada kelas atasan, menengah dan bawah yang kini lebih dikenali sebagai golongan kayangan, golongan pendapatan T20, M40 dan B40. Di samping itu, walaupun bahasa Malaysia adalah sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan juga Tamil masih tetap diamalkan. Malah diutamakan bagi mereka yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan.
Seterusnya, aspek kedua ialah tadbir urus dan pembangunan. Hal ini boleh didefinisikan sebagai satu cara atau sistem mentadbir sesebuah negara. Bagi mencapai taraf negara maju, Malaysia masih memerlukan penambahbaikan dalam meningkatkan pembangunan lestari. Ianya kerana perpaduan antara rakyat Malaysia yang semakin renggang. Selain itu, keadaan politik yang semakin hari semakin tidak stabil dengan perbuatan kuasa ahli-ahli politik. Seperti yang kita dapat lihat, jenayah rasuah yang masih berleluasa terutamanya dalam kalangan ahli politik dan pemerintah. Akhir sekali, kebajikan rakyat golongan B40 yang terang lagi bersuluh di mana mereka masih memerlukan bantuan dan perhatian dari pihak yang bertanggungjawab menguruskan kebajikan mereka. Tadbir urus dan pembangunan sesebuah negara memerlukan ketulusan dalam setiap perkara. Sebagai contoh, tiada sebarang penyelewengan yang berlaku dalam menggunakan kuasa. Objektif tadbir urus dan pembangunan ialah bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yang telah diamanahkan. Akhir sekali, black ekonomi dan rasuah. Apa itu black ekonomi? Black ekonomi juga terkenal dengan istilah underground ekonomi, shadow ekonomi atau yang lebih biasa kita dengar ialah black market. Contoh-contoh bagi black ekonomi ini ialah penjualan dadah, judi, pinjaman wang haram, perdagangan manusia dan pekerja asing tanpa dokumen serta rasuah. Jika kita faham dengan istilah black economy itu sendiri, aktiviti yang sah juga boleh menjadi haram. Tetapi kebiasaannya dalam black economy ini, benda yang diseludup ialah benda-benda yang sedia haram untuk dijual. Seterusnya, apa itu rasuah? Maksud istilah rasmi rasuah ialah membatalkan kebenaran dan menegakkan kebatilan. Ataupun yang lebih senang untuk kita fahami ialah rasuah ini ialah menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri sendiri. Antara contoh-contoh rasuah ialah wang hadiah, jawatan dan juga bonus. Itu sahaja untuk hakisan sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban. Seterusnya ialah cabaran sains dan teknologi bagi kelestarian, etika dan peradaban. Dasawarsa ini semua maklumat hanyalah berada di hujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Sains dan teknologi adalah sebahagian daripada keperluan hidup manusia kerana ia merupakan permulaan era revolusi sains. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sains dan teknologi mempunyai banyak kelebihan dan ia sangat penting untuk pembangunan masyarakat global. Namun tidak dapat dinafikan ia turut memberi kesan negatif kepada pembangunan negara termasuk alam sekitar dan masyarakat. Ini kerana ada orang terlalu sibuk dengan manusia sehingga sibuk mengejar kemajuan dan kerumitan sehingga mengabaikan kesan buruk yang akan datang. Sains dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tertentu yang lahir hasil dari gabungan unsur fizik dan metafizik, gabungan antara ilmu intelek dan ilmu wahyu, gabungan antara falsafah dan sains pada prinsip selaras dengan ajaran-ajaran dan konsep-konsep dasar dalam Islam. Manakala teknologi ialah penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali. Bidang kejuruteraan makanan boleh menghasilkan makanan yang diubah suat secara genetik, genetically modified food dengan ciri-ciri terbaik melalui teknologi terkini seperti tahan lazat, berkualiti tinggi, ringkas, murah dan dapat meningkatkan hasil beras, perang, tomato dan tanaman lain. Makanan yang dihasilkan adalah sama tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeza seperti ia digabungkan dengan pelbagai kombinasi gen organisma lain. Apa yang menjadi persoalan ialah sumber genetik yang digunakan untuk menghasilkan makanan ubah suaian tersebut dikhawatiri daripada benda-benda yang dilarang oleh syarak. Pada masa yang sama, isu pengklonan juga dapat pemerhatian yang memberangsangkan daripada semua pihak. Hasil kemajuan teknologi adalah keupayaan untuk memindahkan keturunan dari suatu organisma yang lain. Ini akan menghasilkan organisma yang serupa dengan induknya. Masalah ini agak membimbangkan kerana ia dikhawatiri disalahgunakan oleh sesetengah pihak untuk tujuan pengklonan. Ini terlalu jauh daripada asas agama yang benar. Begitu juga dengan teknologi stem cell mempunyai banyak kelebihan dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit. Tetapi apa yang membimbangkan ialah penggunaan stem embrio juga akan disalahgunakan untuk pengklonan manusia. Sejak sedekad yang lalu, manusia telah mencipta pelbagai ciptaan yang sangat kompleks kerana mereka telah menemui teknologi pertahanan yang boleh melindungi negara daripada serangan musuh.
Pelbagai bentuk peralatan pertahanan dari senjata hingga peralatan perang turut disertai dengan kemajuan sains dan teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, kesan bom atau senjata api terhadap alam sekitar boleh memusnahkan. Walaupun hanya untuk menguji kebolehan sesuatu ciptaan, ia kadang-kadang menyebabkan kerosakan alam sekitar seperti pencemaran alam sekitar. Seterusnya, teknologi maklumat telah berkembang pesat sehingga hari ini, membolehkan semua lapisan masyarakat memperoleh maklumat dengan begitu mudah. Boleh mendapatkan semua jenis penerokaan maklumat tanpa sebarang sekatan. Namun, kemajuan teknologi maklumat turut memberi impak negatif. Kini wujud pula pencerobohan maklumat yang dipanggil penggodam, dan maklumat sulit sesebuah negara dengan mudahnya dicerobohi. Melalui teknologi kini, gambar boleh diubah suai. Kadang-kadang boleh mendatangkan kesan buruk kerana ia boleh menimbulkan fitnah. Natijahnya, hasil semasa kemajuan sains dan teknologi mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Pada asasnya, sebarang kemajuan yang dicapai mestilah berlandaskan nilai-nilai Islam dan menepati batas-batas penerokan ilmu yang telah ditetapkan. Barulah kemajuan dan pembangunan yang kita capai tidak terpesong dan tidak mendatangkan keburukan kepada ummah. Kerana kadang-kadang keburukan itu sebenarnya kita juga yang menciptakannya. Seterusnya, cabaran globalisasi bagi kelestarian etika dan peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, globalisasi bermaksud fenomena yang menyebabkan dunia kelihatan mengecil daripada segi hubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Apabila bercakap tentang globalisasi, pasti kita akan memandang perkara ini ke arah barat. Sedangkan di Malaysia terdapat perkara yang lebih komprehensif dan lebih menepati hakikat globalisasi yang sebenarnya. Globalisasi ini boleh memberi impak yang positif maupun negatif dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, aspek kehidupan termasuklah etika dan peradaban manusia. Bermula dengan isu peningkatan gejala LGBT dan menentang fitrah kehidupan. LGBT atau nama panjangnya ialah lesbian, gay, bisexual dan transgender ini semakin ketara dalam kelompok masyarakat di dalam Malaysia maupun di luar negara. Ianya selalu menimbulkan pelbagai reaksi kepada masyarakat. Tambahan pula telah menjadi asbab kepada konflik antara satu sama lain. Namun, tidak dinafikan sekelompok masyarakat telah menerima secara terang-terangan dan mengakui diri mereka telah terlibat dengan aktiviti LGBT. Walau bagaimanapun, pasti wujud di kalangan asosiasi yang menolak ataupun menyokong serta tidak memenangkan mana-mana pihak. Aktiviti LGBT ini membawa kefahaman budaya songsang yang melawan fitrah manusia dari segi agama, kemanusiaan dan keluarga, serta sering menjadi berita panas ketika di dalam ataupun di luar negara kita. Hal ini telah menjadi satu kekangan yang besar oleh pembangunan etika dan peradaban. Jika dilihat dari perspektif yang lebih besar, budaya songsang ini bukan lahir daripada kehendak normal, namun dibudayakan dengan cara yang songsang dan jauh terpesong daripada sistem kemanusiaan sejagat. Oleh itu, janganlah kita berdiam diri dengan aktiviti LGBT ini kerana tidak mahu melibatkan diri secara langsung. Kita perlu beringat bahawa kerosakan yang berlaku ini bukan menimpa segolongan masyarakat sahaja, namun ia adalah sebaliknya seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Jika tidak sekarang, mungkin pada masa hadapan. Selain itu, cabaran globalisasi bagi kelestarian etika dan peradaban ialah isu rasis dan Islamofobia. Pada 11 September 2001 adalah pencetus utama fenomena Islamofobia, di mana keruntuhan menarik pusat perdagangan dunia di New York.
Peristiwa tersebut memberikan kesempatan yang besar kepada ramai pihak, lagi-lagi musuh agama Islam, untuk menyebarkan gambaran buruk terhadap Islam. Tambahan pula, terdapat beberapa gerakan yang telah dirancang dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak tertentu untuk menambahkan propaganda dan mempromosi tentang Islamofobia secara global. Secara umumnya, Islamofobia merujuk kepada perasaan takut atau bimbang tentang agama Islam, sama ada dalam penganutnya, ajaran, budaya ataupun apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam. Menurut laporan khas PBB, Islamofobia bermaksud sejenis permusuhan atau ketakutan yang tidak berasas terhadap Islam dan ketakutan atau kebencian terhadap orang Islam atau kebanyakan kepada mereka orang Islam. Persepsi negatif yang ditimbulkan oleh rasa takut terhadap Islam ini dapat dilihat dari pelbagai aspek, termasuklah persepsi yang terpesong terhadap undang-undang, nilai murni dan budaya yang dibawa oleh Islam. Islam dianggap lebih rendah daripada orang-orang barat dan serta umat Islam dianggap sebagai pengganas, agresif, mengancam dan menyokong kepada keganasan. Dapat disimpulkan bahawa isu rasis dan Islamofobia ini berleluasa kerana ia adalah senjata untuk mereka yang membenci Islam untuk melenyapkan keteguhan agama Islam serta memporak-perandakan pemikiran kepada orang yang bukan Islam terhadap Muslim di dunia ini. Jika tidak menitik beratkan hal ini, isu Islamofobia ini semakin menyebar dan orang Islam akan berasa amat terancam. Tambahan pula, isu ini akan menghasut pemikiran orang yang bukan Islam, walaupun sebelum ini mereka telah menjalani kehidupan secara biasa dan berasa selamat dengan adanya orang Islam di sekeliling mereka. Oleh itu, kita seharusnya bersatu padu untuk membendung dan mengambil peranan masing-masing dalam mengatasi masalah ini untuk mencapai etika dan peradaban yang sempurna. Seterusnya, mari kita bincangkan pula tentang strategi kelangsungan etika dan peradaban bagi pembangunan negara. Penghayatan etika dan peradaban yang mantap amat penting dalam membentuk masyarakat Malaysia minda kelas pertama yang mampu memartabat kelima-lima prinsip rukun negara. Pembangunan ini boleh dilaksanakan melalui kerjasama yang padu dari pelbagai pihak seperti ibu bapa, media massa dan kerajaan. Pertama sekali, ia boleh dilaksanakan dengan pendidikan informal daripada ibu bapa. Jika semua ibu bapa mendedahkan anak-anak dengan amalan etika dan budaya dari kecil lagi, tidak mustahil bagi negara untuk membentuk satu komuniti lestari yang berakhlak. Tanggungjawab ibu bapa ialah menunjukkan yang mana betul dan salah dalam kehidupan kepada anak-anak. Sebagai contoh, apabila ibu bapa mengajar bahawa rasuah adalah satu kesalahan, maka ia akan membentuk asas etika peribadi anak mereka. Oleh itu, institusi keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan sesebuah masyarakat yang harmoni serta bebas dari gejala sosial yang sudah bercampur baur peradabannya dan menyumbang kepada keruntuhan akhlak. Selain itu, dasar kebudayaan negara memupuk nilai murni antara etnik juga menyumbang kepada pembangunan kelestarian etika dan peradaban. Perbezaan dari segi agama, bahasa dan kebudayaan menyebabkan lahirnya budaya kesukuan yang ketara dalam masyarakat di negara ini. Oleh itu, terdapat banyak langkah dilaksanakan untuk memupuk nilai-nilai murni demi merealisasikan kelestarian etika dan budaya dalam masyarakat majmuk. Antaranya melalui aktiviti rumah terbuka. Rumah terbuka diadakan sempena sambutan musim perayaan sesuatu kaum di Malaysia. Rakyat yang berbilang etnik digalakkan untuk saling berkunjung sambil mengenali secara lebih dalam tentang etika, budaya dan adat resam etnik lain melalui amalan ini. Seterusnya, kelestarian etika dan budaya dapat dipupuk antara etnik melalui budaya satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia menekankan aspek utama iaitu sikap saling menghormati dan bersikap sedia menerima di antara satu sama lain.
Amalan ini membuktikan kesepaduan nasional dalam masyarakat berada pada tahap yang tinggi walaupun mereka berlainan agama dan budaya sejurus membangun kelestarian etika dan budaya. Akhir sekali, melalui wawasan kemakmuran bersama menjamin kesepaduan nasional. Di samping menyetujui wawasan yang mencapai kesepaduan nasional, kita harus sedar bahawa bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti baik, tetapi kenyataan bahawa sensitif terhadap etnik dan agama lain perlu diuruskan di dalam dunia digital. Hal ini kerana kebanyakan negara kebencian etnik menjadi isu hangat apabila terdapat penyebaran maklumat palsu mengenai sensitiviti sesebuah kaum yang melahirkan ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Oleh itu, demi membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat, pengalaman Malaysia perlu dikongsi bersama di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia kerana ia berpotensi membantu pengupayaan personaliti manusia untuk bersikap berdikari dan membina jati diri.